Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Segala puji bagi Allah. Dialah Tuhan yang tidak beranak, tidak ada anak dan tidak mengambil anak akak. Walam yakul lahu syarikum fil mulk. Dan dia juga tidak ada kongsi sekutu dalam pentadbiran dan pemerintahannya. Walam yakul lahu waliyyun minadh-dhul. Dan dia juga, Allah juga tidak minta apa-apa pertolongan daripada mana-mana pihak disebabkan kerana kelemahannya. Wa kabbirhu takbira. Dan hendaklah kamu semua bertakbir, membesar dan memuliakan Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Selawat dan juga salam ke atas junjungan Nabi kita Muhammad, keluarga serta para sahabat baginda semua. Rabbi syrah li sadri, Tuhanku lapangkan dadaku. Wa yassir li amri, permudahkan segala urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, bukakan simpulan di lidahku. Yafqahu qawli, semoga mereka dapat memahami akan segala ucapan dan juga kata-kataku. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, syukur kita pada Allah malam ni kita dapat bersama-sama dalam Masjid Ubudiyah. Dan kita telah pun berada di tahun baru dah ni, 2024, malam yang ke hari kedua hari ni. Dan juga kita berada di dalam akhir-akhir bulan Jamadil Akhir. Hari ni, malam ni 21. Bermakna ada 60 hari lebih-lebih lagi untuk kita tunggu dan kita lalui bulan yang paling mulia, iaitu bulan Ramadan. Kita berdoa supaya Allah panjangkan umur kita, sihatkan tubuh badan kita, dapat kita sama-sama berada dalam bulan Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu oleh semua kaum muslimin. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sambung cerita kita, iaitu 40 prinsip asas ataupun 40 asas Islam yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Dan kita masih lagi dalam bab yang pertama, iaitu 10 asas dalam akidah. Kita cerita dah asas pertama hari itu, iaitu tentang zat Allah. Dan asas yang kedua tentang takdis ataupun menyucikan Allah. Allah Maha Suci. Dan kita juga yang ketiga baca dah hari tidak, iaitu Allah Maha Berkuasa, Qudratullah, kekuasaan Allah. Dan malam ni kita pergi kepada prinsip yang keempat, iaitu Allah Maha Mengetahui, iaitu Allah bersifat dengan sifat ilmu, sifat mengetahui Allah. Jadi apa kata Imam Ghazali, lagu mana dia nak hurah tentang pengetahuan Allah ni, lagu mana? Kata Imam Ghazali nya, dia kata sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, iaitu dalam bahasa Arabnya Al-Alim. Allah ni Maha Mengetahui, sebagaimana dalam bahasa Arabnya Al-Alim. Sebab tu kalau nak letak nama anak kita, tak boleh letak nama Alim saja, kena letak nama
kena bubuh depan dia abdu. Sebab Al-Alim adalah nama Allah dan sifat dia, iaitu yang maha mengetahui. Jadi Allah ni dia kata, Imam Ghazali kata Allah maha mengetahui ke atas setiap sesuatu. Segala benda Allah tahu belaka. Yang tentu sekali tidak serupa dengan kita lah. Kita tahu tapi tak tahu semua, tak tahu belaka. Banyak hak tidak tahu daripada benda hak tahu. Tu kita, sifat kita ni. Tak ada orang boleh mengaku kata dia tahu belaka. Tahu belaka tak ada. Cuma dia tahu benda yang dia tahu. Ada benda yang dia tidak tahu. Dan Tuhan kata, Tuhan pun pernah sebut dalam Quran, Tuhan kata subhanak, dia suruh kita kata, dia suruh kita ingat semua dan kita ucapkan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tuhan banyak kira kalau orang ceramah ke, dia akan baca sebagai mukaddimah itulah, subhanaka, maha suci engkau wahai Allah, la ilma lana, kita ni tak tahu ke apa sekarang, tak erti ke apa sekarang. Asalnya, pada asalnya kita ni tak erti ke apa sekarang, tak tahu ke apa sekarang. Illa ma 'allamtana, kecuali apa yang telah diajarkan, hokmu ajar kepada kami. Kecuali apa yang kamu ajar kepada kami, wahai Tuhan. Gapo hok dia ajar, tu je kita tahu. Dia ajar ni melalui, dia tidak ajar sendirilah. Tak ada kata Allah mari mengajar kita dengan sendiri. Dia ajar melalui mak ayah kita. Kalau kita nak belajar kecek, melalui mak kita. Mak kita ajar kecek ni pun start dia beranak tegak tubik-tubik tu, dia ajar kecek lalu. Walaha kita tak pandai kecek lagi masa tu. Kita pandai kecek, pandai betul-betul sebut perkataan ni 3-4 tahun baru sebut dengan betul, 5 tahun tu pun telo-telo lagi. Tapi mak kita dia ajak kecek dah dengan kita. Lapas susu dia kata bak potioknya sakit perut. Dia tanya dah. Kita tak ada nak jawab, tak payah kau satu. Tapi mak kita sebab dia nak ajar kecek tu, maka dengan tidak, orang kata tidak secara langsungnya, dia duk ajar kita kecek. Bapa dia kata, bapa sedih tu. Dia duk boleh-boleh duk nyusu kan, dia duk kecek dengan anak dia. Ayah munggah, tak anjing nak dukung. Dia nak ngepek ke ayah dia. Tapi dia ajak ke anak dia. Ayah munggah, gitu, malah kerja. Tengok duduk tidur semua. Dia kata ke ayah dia, dia ajak ke anak dia. Anak dia tak payah kau satu, tapi ajar kecek. Sehinggalah anak besar. Maknanya gitulah Allah nak ajar kita, illa ma 'allamtana, kecuali apa yang engkau ya Allah ajarkan kepada kita, maka tahulah kita. Kalau kena mak bisu, payuh anak yang nak kecek, mak dia tu bisu, maka anak tu lambat boleh kecek. Kalau dia tu sorang, pok bisu pula, anak bisu, apa ni, pok bisu, mak bisu, anak tak bisu, tapi tak ada nak kecek juga sebab tak rajin dengar mak dengan ayah kecek. Tapi boleh ada dia reti lah bahasa isyarat tu, mak dengan ayah dia. Maka dia kena belajar lambat sikit, terpaksa dia bersaing dengan saing-saing dia dengan orang lain untuk dia nak pandai kecek. Tu cara, kata cara nak belajar. Patut pergi sekolah gimana lah belajar. Maka dia suruh kita ingat, subhanaka la ilma lana, kita ni tak ada ilmu apa sekarang, wahai Tuhan, kami ni maha suci engkau Allah, kami ni tak ada reti apa sekarang, kecuali apa yang telah mu ajarkan kepada kami. Innaka antal alim, sesungguhnya mu lah hak maha mengetahui, hak tahu belakangnya duk di mu, bukan duk di aku. Pada dengan ayat ni ya, supaya kita tidak sombong, tidak berasa hebat. Pada dengan ayat ni, kalau kita baca ayat ni semua, kita berasa lah kita ni tak ada gapo pun, hanya ada ilmu sikit. Tu pun melalui kena belajar, kena ngaji, kena gapo baru boleh. You tidak duduk mari geruk ilmu tu, mari masuk oleh kepala kita ya. Illa apa nama ni, innaka antal alim, sesungguhnya mu lah saja Tuhan yang maha mengetahui, lagi al-hakim, lagi maha bijaksana. Kadang-kadang kita tahu juga tapi tak bijak.
Nah, kita ni kadang-kadang tahu tapi tak bijak. Tahu tapi tak reti nak guna ilmu hak kita tahu tu. Ada juga orang begitu. Nah, dia ada ilmu tapi tak reti nak guna. Dia belajar silat tapi musuh mari tak boleh nak watubik buah. Pakai kekoh gitu ya. Ada orang begitu kata, tak belajar, kau belajar dulu. Belajar tu orang masuk kau ni tendai gini, masuk kau ni begini. Bila musuh mari ngerti, kalau kau boleh kekoh tu kekoh, boleh lari. Maknanya ada orang yang tidak bijak, dia tak reti nak guna ilmu dia ada. Tetapi Allah Al-Alim Al-Hakim, Maha mengetahui, Maha banyak ilmunya, tahu belaka dan juga Maha bijak sana. Segala apa yang dia buat tu dengan ilmu dia. Dia guna ilmu yang dia tahu. Pengetahuan yang dia ada tu dia boleh guna. Kita ni boleh, kalau nak ilmu ada orang boleh sarah. Hamba ni reti sarah. Nak buat tak reti juga. Tak sarah boleh. Ada orang boleh buat, sarah tak reti. Malah gitu. Kita ni dah gitu. Maka ada dalil-dalilnya. Dalil daripada ayat Quran yang mengatakan bahawa Allah itu Maha mengetahui, tahu segala-galanya. Dalam surah apa dia tu? Dalam surah Jin. Surah Jin ayat 26-27. Tuhan kata apa? Alimul ghaib. Allah itu Maha mengetahui segala benda-benda gaib. Allah Alimul ghaibi. Allah Maha mengetahui benda-benda gaib. Benda-benda gaib ni kan benda-benda hak tidak nampak. Hak kita tak nampak. Tak nampak di mata kasar kita. Benda gaib. Fala Tuhan kata fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Dan perkara-perkara gaib ni Allah tidak akan zahirkan, Allah tak akan cerita kepada siapa-siapa pun. Perkara-perkara gaib ni Allah kata dia sendiri royak. Dia kata dia tidak akan cerita dia tidak akan zahirkan kepada siapa-siapa pun, kecuali illa manirtada mir rasulin, kecuali orang-orang yang dia pilih ataupun orang-orang yang dia redha. Orang-orang yang dia redha iaitu di kalangan para rasul. Tu je. Orang yang Tuhan royak benda-benda gaib ni ialah hanya Tuhan pilih orang-orang yang dia pilih di kalangan para rasul. Tidak semua orang. Dan tidak semua benda gaib dia bagi tahu. Dia bagi tahu sikit je di atas sebab-sebab tertentu. Sebab-sebab tertentu maka dia royak benda-benda gaib ni. Jadi kalau ada orang lain selain daripada rasul mari cerita benda-benda gaib, maka kita tak payah percaya. Sebab Tuhan kata, ni Tuhan royak tu, dia kata la yuzhiru ala ghaibihi ahada. Benda gaib ni dia tidak royak kepada siapa-siapa pun, kecuali illa manirtada mir rasulin, kecuali dia royak kepada para rasul saja. Tu pun tidak royak semua. Dia tak royak Nabi. Kalau Nabi kata kiamat bila berlaku, maka Nabi tak tahu. Pas mati Nabi, pas wafat dia tak tahu bila berlakunya hari kiamat. Tak tahu. Apa? Sebab Allah tak royak. Rahsia tu adalah rahsia Allah. Nak kata Allah tak tahu, tak. Allah tahu tapi dia tak royak. Dia tak royak walaupun kepada siapa-siapa. Kau malaikat, kau siapa, kau tak royak. Maka tidak ada siapa yang tahu. Lepas tu Tuhan kata fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Dan benda rahsia ni bila dia nak royak kepada Nabi, dia nak royak kepada Nabi hak dia pilih ataupun hak dia redha, maka dia akan hantar pula malaikat duk alik depan, duk alik belakang, kiri kanan, atas bawah, jaga supaya berita tu siapa ke Nabi je, dan Nabi tu royak kepada orang-orang hak patut dia royak je. Maknanya rahsia ni, rahsia walaupun perkara-perkara gaib yang Allah cerita ni Allah jaga, walaupun dia royak dah kepada Nabi, tapi dia hantar malaikat mari untuk kawal. Hantar malaikat duduk depan, duduk belakang, kawal supaya benda ni siapa 100% betul dengan apa yang dia nak royak. Dan juga Nabi pula kawal, tidak cerita koksi kepada siapa-siapa yang tidak patut dia cerita. Gitu.
Dan Nabi ni biasanya bila dia sampai ke dia, maka dia akan royak lah kepada siapa yang sepatutnya, iaitu kepada umat dia lah. Dan dia tidak raih, tidak tambah dan tidak kurang. Apa yang disampaikan kepadanya tidak tambah, tidak kurang. Itu kata cerita mengenai perkara gaib. Pahaman dah hilang hilang dah. Kau ni dia gerak. Sini. Lepas tu dalam ayat lain pula, Tuhan ni dia mengetahui falillahil hamd rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Tuhan kata segala maka bagi Allah lah yang selayaknya segala pujian. Segala pujian ni hanya layak bagi Allah. Maknanya ke mana-mana pun akan balik kepada Allah. Segala pujian. Kalau kita ngaji kitab lama kan, dia kata puji ni ada pak, dia kata puji koding bagi puji koding bagi hadis, puji hadis bagi koding, puji hadis bagi hadis, puji koding bagi koding. Kalau ngaji, kamu tak ingat ngaji kecil-kecil dulu, puji ni ada pak, dia kata puji Allah, puji kepada makhluk, maka puji itu kembali kepada Allah. Allah dia puji makhluk dia, maka puji itu kembali kepada dia. Apa? Sebab makhluk ni dia buat barang dia buat, lepas dia puji. Sebab kita lah ada masa kita puji benda kita buat. Orang Tina dia masak, lepas tu dia puji sendiri, sedap ke apa mau masak. Maknanya dia puji masak ken ni sedapnya, masak ken ni. Maknanya masak dia masak, maka puji itu klik siapa? Klik dia lah, moga dia masuk. Kadang-kadang kita puji dia, kita puji dia sedapnya mu masuk kamu ni sedap, maka balik kepada dia. Gitulah Allah, bila dia puji makhluk maka kembali kepada Allah. Makhluk puji makhluk, kita puji sayang-sayang kita juga kembali kepada Allah. Sebab kita ni Allah buat, maka kalau molek kita puji orang tu molek, maka molek tu kembali kepada Allah. Sama telah kalau Allah puji dia sendiri, tentulah pujian itu balik kepada Allah. Makna tu Tuhan dia royak, dia kata falillahil hamdu, maka segala pujian itu untuk Allah saja. Rabbis samawat, yang mentadbir, Allah ni mentadbir segala langit, 7 petala langit, maka dia takbir, dia yang mentadbir, dia yang mengurus. Ni nak royaknya pengetahuan Allah ni lagu mana nak tadbir kalau dia tak ada ilmu. Maknanya ilmu dia meliputi bukan setakat bombing je naik supah ke langit tu, di bawah pengetahuan Allah. Jadi Rabbis samawat, Tuhan yang mentadbirkan segala 7 petala langit, wa rabbil ard, dan juga yang mentadbirkan bumi ni, rabbil alamin, bahkan dia mentadbir seluruh alam ini. Dia royak sendiri, dia kata langit ni pun aku yang mentadbirkan, bumi ni pun aku yang mentadbirkan. Bukan setakat langit bumi je, al-alamin, segala alam ni, seluruh alam ini, maka di bawah pentadbiran aku belaka. Maka nak boleh tadbir ni, dia tak boleh tadbir dengan dogo-dogo gitu, tak ada ilmu, tak ada pengetahuan. Maka nak royak sininya bahawa pengetahuan Allah ni meliputi seluruh alam ini. Tak ada benda yang dia tidak tahu, dia tahu belaka. Maka Imam Ghazali kata tidak tersembunyi daripada ilmunya, walaupun perkara itu sekejap. Mana pula mana walaupun dia kata perkara itu adalah baik jadi lagi ni, sebesar dan juga seberat taraf, sama ada di bumi ataupun di langit. Benda sekecil-kecil benda pun tidak tersembunyi, mana tidak terlepas daripada pengetahuan Allah. Bahkan dia mengetahui, dia tahu belaka perihal ni. Imam Ghazali kata perihal semut hitam duduk di atas batu hitam, perihal semut hitam yang melata di atas batu warna hitam pada malam yang gelap gelita.
No, kita boleh bayangkan semut warna hitam, gelap dah, tak nampak dah. Duduk pula atas batu hitam, tak nampak pula. Duduk batu pula duduk dalam gelap. Kalau kita kan tak nampak dah lah. Semut tu kecil dah. Warna hitam, duduk atas batu hitam, duduk dalam keadaan gelap gelemah. Maka tidak tersembunyi daripada pengetahuan Allah. Dan dia juga mengetahui segala perkara, segala pergerakan zarah-zarah yang berlaku di dalam udara, ruang udara. Benda-benda halus, zarah ni kat atom-atom yang sangat kecil yang duduk berterbangan dalam udara ni. Kita tak nampak, kita tak tahu ada ke tak, tetapi semuanya di bawah pengetahuan Allah belaka. Allah sebut wa indahu mafatihul ghaib. Allah kata di sisinya lah anak kunci segala benda gaib. Segala benda hok mu tak nampak, maka anak kuncinya duduk di aku. Tuhan kata, aku tahu belaka. La ya'lamuha illa huwa. Orang lain tak tahu belaka kecuali dia je hak tahu. Segala benda gaib, gapo dia duduk keliling-keliling kita. No, bukan setakat atom-atom yang halu-halu, debu-debu habuk, no, duduk kita ni. Malaikatnya pun ada duduk sini, tak nampak kita. Kita pun tak tahu berapa malaikat ni. Cuma Nabi kata kalau duduk dalam majlis ilmu gini kan, kita duduk. Maknanya malaikat ni apa sayap dia supaya kita duduk atas sayap malaikat. Ada berasa? Berasa duduk atas sayap malaikat. Kalau berasa tu panas pedih mie kata yalah kali. Berasa panas pedih mie kata dah. Yalah tu. Duduk atas apa? Atas sayap malaikat. Kita tak berasa, kita tak tahu, bukan setakat tak tahu, berasa pun tak. Ada bahawa ada malaikat duduk sekali dengan kita ni. Kita duduk nampak ada jin nampak gelap sikit lemak. Ada hantu. Berasa kalau hantu berasa lalu. Kalau malaikat tak berasa lah mana. Itu perangai kita ni. Maka benda-benda gaib ni Tuhan kata dialah pegang anak kocinya. Wa indahu mafatihul ghaib. Dialah yang pegang anak kunci benda-benda gaib, segala perkara-perkara gaib. La ya'lamuha illa huwa. Tak ada siapa tahu kecuali dia je yang tahu. Huwa illa huwa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Dia tahu belaka gapo ada di darat dan gapo ada di laut. Atas darat pun dia tahu, semua perkara atas darat dia tahu, perkara dalam laut semua dia tahu. Segala jenis ikan, berjuta jenis ikan, dia tahu belaka. Sebut berjuta jenis pokok-pokok kehidupan dalam laut, dia tahu belaka. Hak di darat pun dia tahu belaka. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada daun selah jatuh pun kecuali dia tahu belaka. Maknanya selah daun jatuh, selah daun luruh pun Tuhan tahu. Kita duduk tanam pokok keliling-keliling kita tahu berapa lah daun sari luruh dalam dalam pagar kita, tak tahu. Sekat ngepek sapu gitu je lah. Tengok ada daun, sapu. Tapi berapa lah kita pun tak ada pedah nak tahu dah. Tapi Allah mengetahuinya. Setiap daun, setiap lah daun hok jatuh, maka Allah tahu. Wala habbatin fi zulumat. Dan juga segala biji-bijian dalam apa nama ni, dalam gelap gelita, maka dia juga tahu. Tadi penghamba ni buat anak kena beli baru ni. Lagi kau si kode aku mana setu sikit lagi lagu mana ni. Kita gantung ke dia ni, gosok kau ni tak boleh nak kecek lalu. Lagi sikit lagi. Wala habbatin fi dhulumatil ard. Maknanya setiap
biji-biji setiap butir buah-buah kau butir-butir padi kau kecil pada butir padi kau yang berada di dalam gelap di bumi ni Allah tahu belaka. Wala ratabin wala yabisin, tak kira hok basah, tak kira hok kering, semuanya illa fi kitabim mubin, segalanya tercatat di lauh mahfuz, di dalam kitab yang dengan jelas dan nyata. Maknanya pengetahuan Allah ni tak beza dengan jauh jelas dengan pengetahuan kita. Segala benda hok nampak, benda hok tak nampak, maka Allah tahu belaka. Habis itu. Dan juga kata Imam Ghazali, Allah ni maha mengetahui segala rahsia dan perkara yang tersembunyi. Hok tadilah, benda-benda hok susuk setara mana pun Allah tahu. Dia boleh menyingkap segala yang tersirat di dalam hati. Segala buku hok duduk kita susuk dalam hati kita ni pun Allah tahu. Susuklah kepada kita ni kalau ada benda hok kita susuk. Susuk kau bining, susuk kau anak, susuk kau sayang-sayang, tapi Allah tahu gapo dia hok kita susuk dalam hati kita. Segala yang terlintas dalam fikiran kita pun Allah tahu belaka. Kadang-kadang malaikat tak tahu, Allah tahu. Tak, malaikat tak tahu. Malaikat ni dia tak boleh nak baca hati kita. Hok duduk catat kiri kanan ni, catat apa dosa pahala ni, dia tengok pada perbuatan kita je. Perbuatan kita, dia tidak catat gapo dalam hati kita, dalam perut pedar kita ni, malaikat tak tahu. Sebab tu buku catatan amalan kita ni hanya buku catatan amalan hok kita buat ya. Segala apa yang kita buat dia tulis. Bila atas naik gi hak masuk hisab tu, masuk hitung tu, barulah kita tahu dosa apa nama hok kita buat tu dosa ke, boleh pahala ke, Allah terima ke, Allah tolak ke. Tekah tu baru dinilai. Penilaian dia nya ketika hisab. Ketika tu tengok buku catatan amalan tu, tak tahu lagi. Dia tak tulis kata hok ni boleh pahala banyak ni, hok ni boleh dosa setara mana. Tak ada. Sebab malaikat hari-hari hok tulis ni, dia tidak tahu isi hati kita. Yang tahunya ialah Allah. Allah lah tahu kita ikhlas ke tak ikhlas. Kita boleh agak gitu jauh dia ni nampak ikhlas molek. Nampak gitu, nampak kok ikhlas. Agak-agak lah dia ni tak ikhlas. Kita sendiri tak tahu, kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang tak. Tak tahu, tapi Allah saja yang tahu keikhlasan kita setara mana. Sebab tu kita kena minta dengan Tuhan supaya ikhlas kita ni dalam buat amalan gapo. Kita minta. Sebab isi hati, isi perut kita ni bukan kadang-kadang kita tak tahu. Malaikat pun tak tahu. Tuhan Allah saja yang mengetahui apa isi perut kita. Ada dia sebut dalam ayat ya'lamu, Tuhan kata ya'lamu kha'inatal ain wa ma tukhfis sudur. Allah tahu apa yang disusuk, apa yang ditipu oleh mata. Mata ni pak boleh nipu. Mata kita ni boleh nipu. Kita nampak berseri-seri tapi dalam hati sedih. Dalam hati susah, banyak masalah, tapi dia tak tunjuk. Kita tak tunjuk dengan muka, tak tunjuk dengan mata, tapi Allah tahu. Allah tahu apa yang ditipu oleh mata. Kita kalau tengok mata orang, kita tahu dia ni sedih, dia ni banyak masalah. Nak tengok muka dia, kita tahu. Tapi kadang-kadang kita boleh susuk. Susah kita, masalah kita, gapo kita boleh susuk. Maka susuk setara mana? Allah kata dia tahu, ya'lamu kha'inatal a'yun. Maka Allah tahu gapo yang disusuk oleh mata, wa ma tukhfis sudur, dan apa yang susuk dalam dadamu. Dalam dada kita duduk susuk segala masalah gapo ni, serabut pada ni, maka Allah tahu. Allah tahu belaka. Tu dalam surah Gabriel tu, dalam surah Al-An'am. Allah mengetahui segala rahsia dan juga perkara yang tersembunyi, menyingkap segala yang tersirat dalam hati, segala yang terlintas dalam fikiran, dan segala-galanya yang tersembunyi itu dengan ilmu yang qadim dan azali. Tahu Allah ni dia dengan ilmu dia qadim yang sama dengan zat dia,
Zat Allah ni qadim. Kita cerita dah dalam prinsip yang pertama dulu. Zat dia ni qadim, yang sedia kala, yang tidak ada awalnya, yang bakok, yang tidak ada akhirnya. Nah, kita belajar dah itu, maka lagu itulah ilmunya yang mari sekali lagu tu. Ilmu yang tidak sepuluh kita. Dulu tak tahu, belajar baru tahu. Nah, kita ni gitu. Belajar kadang-kadang belajar melalui pengalaman, kena terah dulu baru tahu. Kalau tak terah, tak tahu. Nah, gitu. Maknanya ada dulu tak tahu, lepas tu baru tahu. Nah, beza dengan Allah, ilmu dia ni ilmu yang azali, yang sekali dengan zat dia. Nah, lagi pula. Dekat yang muncul dekat ni. Mengetahui dengan sejak azali lagi, dan dia tidak, dan Allah ini dia kata sentiasa bersifat maha mengetahui sejak azali lagi, dan bukannya mengetahui dengan ilmu baru yang terhasil daripada daya upaya. Makna Allah tidak perlu usaha untuk dapat ilmu. Kita ni kena usaha untuk mendapat ilmu. Kalau nak ilmu, orang kata jauh perjalanan, banyak pengalaman. Maknanya kita kena jalan jauh untuk nak dapatkan pengalaman, ilmu pengalaman ni. Kena belajar jalan jauh. Nak belajar pada mana nak reti, kena belajar. Belajar pula makan masa. Nak kita hantar anak kita daripada tadika, sapalah kau tingkat berapa, sapalah kau masuk universiti, lebih 10 tahun. Untuk nak dapatkan ilmu kena usaha. Hak kita usaha hantar anak dengan apa nama, dengan hartanya, dengan kapanya. Anak kita pula kena berusaha dengan baca bukunya, dengan masanya, dengan kapanya untuk nak dapatkan ilmu. Maka Allah tidak perlu usaha. Ilmu dia mari sejak azali lagi. Tidak perlu buat uji kaji dulu. Kita nak dapatkan ilmu yang baru, kena buat uji kaji. Terah dulu. Nah, terah gitu, terah gini. Supaya kereta. Dulu pakai kereta tolak, pakai tenaga. Lepas tu buat uji kaji. Tak urut, main dengan tolak gini. Maka, apa nama, buat enjin. Enjin pula perlu kepada minyak. Lah ni, tidak minyak saja boleh gerak kereta. Elektrik. No, pakai bateri, pakai elektrik. Banyak dah kereta pakai elektrik. Sikit lagi stesen minyak tutup habis. Jadi tempat cah. Stesen minyak ni jadi tempat cah elektrik. Orang tak punya minyak dah. Kereta elektrik belakang. Kita pergi alik siya baru ni. Dia kata, kereta ni banyak kereta elektrik. Weh, kata banyaknya kereta elektrik. Mahal-mahal lagi. Dia kata, kerja area berkali dalam tahun 2030. Dalam 6 tahun lagi, dia nak hapus ke kereta-kereta yang pakai minyak. Kereta minyak ni lah, kereta bersimpuh minyak ni, dia nak hapus belakang, semua kereta pakai elektrik belakang. 6 tahun lagi, muka minyak pak dia mahal. Elektrik ni sekali cah berapa je? Cah sejam setengah cah boleh pergi 500 km. Jadi sekali cah tu dah ada 20-30 riyal gitu ya. Murah banyak lah. Pakai kereta tu mahal lagi. Maknanya ilmu tu dia berkembang melalui usaha. Ilmu kita ni dia berkembang daripada sikit kepada banyak, sehinggalah jadi profesor, jadi apa, melalui dia, melalui usaha, melalui uji kaji, melalui kajian dan macam-macam. Tapi ilmu Allah ini dia tidak perlu tidak begitu. Ilmu Allah ni ada sejak sedia kala. Dia tahu berlaku tu. Benda yang akan berlaku, benda yang tak berlaku, benda apa dia tahu berlaku tu. Kita pun tak nak mikir ilmu Allah ni lagu mana. Dan dia tahu pula, tahu berlaku. Tahu hak kita, tahu hak sayang kita, tahu hak bini kita, tahu berlaku. Tu jadi satu yang kita nak mikir tak boleh. Tu nak ayatnya ilmu Allah yang jauh jelak tak serupa dengan ilmu kita. Tidak perlu kepada daya upaya uji kaji, dan juga tidak perlu kepada perpindahan maklumat. Maknanya kena orang royak baru dia tahu, ataupun dia tanya dulu baru dia tahu. Dah, Allah tahu, tidak perlu tanya, tidak perlu ada orang mai beroyak dia. Ada dia tanya, tapi dia tanya bukan bermaksud dia tidak tahu. Sebab ada hadis tu, setiap setiap pagi dan setiap petang
malaikat hok duduk tulis kita ni akan naik, bawa naik amalan kita ni 2 kali sehari. Apabila dia sapa jumpa dengan Tuhan tanya, dak hok mu tulis tu dia tu tengah buat gapo masa mu naik tadi, masa mu turun mu naik tu dia buat gapo dia. Maka waktu mana dia naik, waktu mana malaikat turun tu ialah waktu zuhur, waktu subuh dan waktu asar. Maka malaikat kata, aku turun tak pagi tadi tu dia duduk tengah semaya. Aku naik saat ni pun asar tu dia duduk tengah semaya juga. Jadi Tuhan bukan dia tak tahu, dia tahu, tapi saja dia nak tanya, nak ayat kita lah, so kita tahu bahawa time tu malaikat turun, time tu malaikat naik. Biarlah tekoh malaikat naik, malaikat turun tu kita duduk tengah semaya, bukan duduk kedai kopi tu. Dia tak sebut gitu lah. Nah, maknanya waktu subuh duduk atas katil, malaikat hok duduk malam tu nak naik, malaikat hok baru nak jaga siang turun, kita duduk atas katil waktu subuh. Dia tak sebut gitu. Gitu juga dengan waktu asar. Malaikat hok jaga tengah hari ni nak naik pergi, malaikat hok nak jaga malam turun, biarlah kita duduk tengah semaya waktu tu. Sebab tu Tuhan tanya, hok mu naik duduk tulis, duduk jaga dia tu, dia buat gapo dia masa mu naik ni. Masa aku turun pagi tadi, dia kata dia tu duduk tengah maya, aku naik saat ni pun dia duduk tengah maya juga. Jadi ada benda hok Tuhan tanya, tapi sebenarnya dia nak beroyak. Dia tanya, serupa dia tanya, wama adra kama Lailatul Qadri. Tuhan tanya, mu tahu kau gapo dia tu Lailatul Qadar? Dia tanya kita. Bukan maknanya dia tak tahu, nak suruh kita jawab Lailatul Qadar tu gini-gini. Sebab tu dia royak balik kita. Dia tahu dah, kata kita tak tahu, tapi dia tanya juga, nak suruh kita nak rasa benda tu besar, benda tu penting. Dia tanya, baru kita, lepas tu dia jawab, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar tu lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya ada dia tanya, tapi bukanlah dia tanya kerana nak tahu dah, sebab dia tahu dah segala benda, dia tahu. Jadi ada ada satu ayat tadi kita baca, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Allah ni lah yang memiliki segala kunci perkara-perkara gaib, perkara-perkara yang tidak nampak. Maka tidak ada siapa yang mengetahuinya kecuali dia. Nabi ada buat hura ayat ni, dia tafsir ayat ni. Nabi mentafsirkan ayat ni, dia kata Allah saja yang mengetahui, dan benda-benda gaib ni dia sipukan kepada 5 perkara. Benda ni 5 perkara ni Allah tidak royak kepada orang. Benda gaib 5 perkara yang Allah tidak royak kepada orang, iaitu Nabi ambil satu ayat Quran, innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah saja, di sisi dia saja pengetahuan tentang hari kiamat. Hari kiamat ni Allah royak kita sikit je, tapi bila berlaku kiamat dia tak royak. Dia royak tanda-tanda, dia royak bila berlaku kiamat jadi gini. Kita jelas hari kiamat ni, kita jelas apa dia berlaku, tetapi bila jadi rahsia Allah. Siapa dia yang baca, Nabi kata nak tahu hari kiamat ni, mu baca 3 surah. 3 surah, kalau mu baca 3 surah ni, seolah-olah mu boleh tengok secara langsung berlakunya hari kiamat depan matamu. Satu, surah At-Takwir, surah Idza Syamsu Kuwirat. Yang kedua, surah Idza Sama'u Fatarat, surah Al-Infitar. Dan yang ketiga ialah surah Al-Insyiqaq, surah Idza Sama'u Syaqqat. 3 surah ni kalau kita baca dan kita faham sengerti-ngerti, seolah-olah kita hari kiamat tu kita ada depan mata, duk tengok supaya tengok TV secara langsung. Supaya tengok secara langsung berlakunya hari kiamat. Bila dalam 3 ayat, 3 surah ni kita royak bila berlaku. Malaikat pun nak tanya Nabi Muhammad, bila kat berlaku kiamat? Dia kata hak jon nyanyo tu pun lebih tahu daripada hak jon kena tanya ni. Maknanya dua-dua tak tahu bila berlakunya kiamat. So innallaha indahu ilmus sa'ah.
Tuhan kata sesungguhnya hanya di sisi Allah saja pengetahuan mengenai dengan berlakunya kiamat. Yang kedua, Tuhan kata wa yatruk wa yunzilul ghaith. Hujan turun hujan ni pun rahsia Allah. Bila hujan nak turun, kita boleh agak je. Kita boleh agak kata hujan ni nak turun daripada start bulan 10 hari tu sampai ke bulan 3. Boleh agak je. Tapi nak turun sebanyak mana, nak turun bila, nak turun selama mana tak tahu. Tak ada siapa tahu. Dia jaga hari ni hujan. Tapi kadang tak hujan, kadang-kadang hujan. Betul lah gitulah jaga nak kaji cuaca tu dia buat kaji sekadar ramai gitu je. Nak mengikut kajian yang dia buat. Tapi tidak tahu. Tuhan kata, bab hujan ni pun rahsia aku juga. Yang ketiganya, wa ya'lamu ma fil arham. Allah tu dialah yang mengetahui apa dia duduk dalam rahim, dalam perut ibu. Rahim ni maksud dia perut ibu, anak jantan kau anak tino bila nak beranak, putih kau hitam, cerdik kau tak cerdik, kau bodoh kau apa dia kau, hanya Allah saja tahu kandungnya ibu. Kita tak tahu. Doktor lelaki tak tahu, bini tak tahu, doktor tak tahu. Itu 3 rahsia yang tidak diketahui oleh siapa-siapa yang Allah tidak bagi tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu gada. Dia juga dia kata mu tidak akan tahu, manusia tidak akan tahu apa yang akan berlaku esok. Gapo dia nak buat esok, gapo berlaku esok kita ni tak tahu. Esok kita nak buat gapo. Gapo dia berlaku pada kita esok, tak tahu. Tak ada siapa tahu. Hak kita duduk naknya, kita tahulah pagi esok dia makan nasi belau. Kita tahu tu pasal kita nak. Tapi jadi ke tak tahu. Tak tahu. Kadang-kadang metung gitu, nak sampai kedar tak jadi. Jumpa dengan saya kata so makan sini dia makan lain. Ataupun dia rebuh situ tak ada nak makan. Dia makan di hospital. Boleh jadi juga. Maknanya kita tak tahu gapo dia nak berlaku esok. Itu menjadi rahsia Allah. Manusia dia kata setiap manusia ni tak tahu apa yang akan berlaku esok. Iaitu yang ketiga. Dan yang keempat, dan yang kelimanya hilang bola. Mana ayat dia adik? Akhir sekali deh, akhir ni. Yang kelimanya wiru. Kau surat berapa tadi? 43. Lari ni. So lagi yang terakhir sekali, wama tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Manusia juga tidak tahu, kita tak tahu bumi mana kita nak mati mana. Kita tidak tahu. Duduk di labuk ni, labuk sini dah. Jak kecil sampai besar tak pergi mana-mana. Tapi adakah kita boleh tahu bahawa kita akan mati labuk? Tak tahu. Boleh jadi mati Cina di Xinjiang. Boleh jadi mati Cina. Boleh jadi kita nak mati Mekah, mati Madinah. Boleh jadi mati hak nyai. Tak tahu. Ni tu yang kata rahsia. Mu nak mati mana menjadi rahsia aku. Sebagaimana mu tak tahu dulu mu lahir mana, mu nak lahir mana, kita pun tak tahu. Kita dulu nak beranak mana, hospital mana, rumah mana, tak tahu. Maka begitulah nak mati pun tak tahu. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui. Dia saja yang maha mengetahui, lagi khabir, lagi maha pakar. Pakar, Allah ni pakar. Maknanya dia buat, dia tahu, dia bukan setakat tahu, tapi dia ni adalah pakar. Dalam segenap segi, dalam sebuah perkara, Allah tu maha pakar. Jadi itulah pengetahuan ataupun ilmu Allah jauh beza. Maknanya nak suruh kita faham kata padailah dengan Allah. Dia boleh jadi Tuhan tu lagu tu Tuhan ni ialah orang yang ada ilmunya yang sejak azali, ilmu yang tidak kena ngaji, ilmu yang tidak kata nanti kena uji kaji dulu baru nak tahu dah, ilmu yang tidak ambil raih daripada orang, ilmu yang tidak kena tanya orang dulu baru tahu dah.
Maka ilmu Allah tahu belaka dak benda yang kita tak nampak, benda yang gaib, benda yang apa, alam mulk dan malakut semua tahu. Alam nyata dan alam zahir tahu belaka. Maka sesuai sangatlah dia Allah. Tak, maknanya kita ni berhutang dah lah, kena dah lah. Kita pilih Allah sebagai Tuhan kita tu, kena benar dah. Tu. Jadi yang rasa pada setakat tu, kita pergi pula kepada prinsip yang kelima, 2 minggu lagi, iaitu al-iradah, iaitu kehendak. Allah ni ada kehendak dia. Ada benda hak dia nak. Lah, ada benda hak dia nak. Kehendak Allah adakah serupa dengan kehendak kita? Setara mana kehendak Allah ni? Nah, ni Imam Ghazali akan huraikan pada prinsip ataupun pada asas yang kelima dalam akidah ni. Jadi insya-Allah 2 minggu lagi tak ada arah apa-apa, kita mari bincang pula mengenai dengan iradatullah, iradat Allah. Jadi pada setakat itu dulu, aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.